أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah, untuk kita selalu berselawat kepada Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita juga sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi kepada kita, memimpin hidayah kepada kita semua. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita nak meneruskan ya halaman 287 untuk sama-sama kita lihat bagaimanakah ya apabila ada individu yang mempersoalkan tentang hari akhirat. Ini adalah salah satu topik penting dalam surah Al-Isra, menceritakan tentang orang-orang musyrik dan juga ahli kitab. Ada kesamaan, iaitu mereka cuba nafikan, cuba pandang remeh dan cuba hapuskan elemen akhirat dalam kitab-kitab ajaran mereka. Kerana apa? Buat apa sahaja, tidak kisah, mereka rasakan mereka akan selamat di akhirat sana nanti. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan melihat kepada sinopsis halaman 287. Bermula daripada ayat yang ke-50 hingga 52, pengingkaran ataupun keingkaran orang musyrik terhadap hari kebangkitan dan bantahan terhadap mereka. Bagaimana berhujah dengan mereka kalau terlampau degil dengan perkara ini. Dan kemudian pada ayat 53 hingga 55, berdebat dengan orang yang berbeza pendapat secara lembut dan dengan cara yang baik. Jangan kita sendiri naik angin. Kerana apa? Kerana itu akan memberi ruang kepada satu musuh yang sejak awal lagi sudah berazam, iaitu syaitan. Pada ayat 56 hingga 58, bantahan lain terhadap kesilapan ya berfikir orang-orang musyrik, bagaimana untuk berhujah agar ianya tidak menyelinap dalam fikiran dan juga kefahaman kita, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Kita mulakan bacaan daripada ayat 50 hingga 54 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton sahabat-sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita terus hari ini hidup kita dengan Al-Quran, masuk dah muka surat yang ke-287. Mudah-mudahan kita sentiasa naish ma'al Quran, hidup dengan Al-Quran, dengan erti kata kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, dan kita cuba sedaya upaya untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang disebut sebagai mahjura, meninggalkan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini sebuah nikmat, mukjizat yang ada di sisi kita pada hari ini. Ahsanal kutub, sebaik-baik kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita mulakan pengajian kita membaca daripada ayat 50 hingga 54. Jom sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 54 ya, menyambung kepada apa yang kita belajar pada hari semalam apabila ada pertanyaan daripada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang cuba menafikan elemen akhirat, kerana keimanan pada Allah ini adalah milik semua ya, hampir semua makhluk sedar bahawa lemah dan ada pencipta yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keimanan pada Allah ini bukan sekadar untuk beriman pada Allah tanpa dibuktikan kepada keimanan pada hari akhirat. Keimanan pada Allah, keimanan pada hari akhirat, itulah yang akan menjadi asas untuk kita bergerak pada jalan yang lurus. Jadi bila mereka bertanya ya dalam ayat yang ke-49 semalam, bila mereka menyatakan bahawa adakah kami ini daripada tulang belulang yang hancur akan dibangkitkan, ya, mereka bertanya Ustaz ya tentang hari akhirat. Maka bila dah banyak sangat mereka dah didedahkan, degil juga, maka Allah mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan pada mereka, qul kunu hijaratan aw hadida, ya, jadilah kamu batu atau besi. Kalau kamu rasa macam dah tak boleh dah, okey, debu kata tak boleh dibangkitkan, jadi batu atau besi jelah. Kan, ini adalah satu jawapan yang diajarkan oleh Allah kepada orang yang degil, pada orang yang sudah pun dibuktikan ya, banyak kali dibuktikan, tengok kepada tanah kontang, tengok pada biji benih boleh tumbuh ya, tanah kontang tak ada apa-apa tumbuh pokok, yang manusia tak ada apa-apa boleh lahir. Kalau katakan sudah hancur ingin dikembalikan semula, itu adalah lebih mudah. Jadi kata pada orang begini hijaratan au hadida ya, dalam tafsir Hamka dinyatakan hijaratan ini batu kalau dipecahkan pun jadi batu marmar ke Ustaz ya, debu ke, boleh dibuat bangunan, ada manfaat. Ataupun hadida ini kalau katakan dipanaskan betul-betul, akhirnya boleh ditempa dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi bagi manusia, kalau katakan dihancurkan, kalau tidak memberi manfaat di dunia ini, memang apa istilahnya, memang tak berguna langsunglah kamu ni. Kan, kamu ni adalah orang yang mengambil ringan terhadap perkara yang kecil. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, iaitu menjadi makhluk lain yang lebih besar ya, yang lebih besar daripada kamu sendiri. Fasayaquluna may yu'iduda ya, iaitu siapakah yang akan menghidupkan kami kembali. Maksudnya yang lebih besar daripada itu, kita lihat pada cakrawala, kita tengok matahari, yang kecil pun mereka remehkan. Bagi orang yang ada masalah keimanan pada hari akhirat,
ciptaan yang lebih besar pun diremehkan. Jadi tidak teruja, tidak rasa kagum, rasa bahawa diri ini kecil, perlu mengikut kepada Allah yang maha menciptakan. Maka cakap mereka masih lagi bertanya, okey, kalau begitu fine, kan, man yu'iduna, ya, siapa yang dia akan kembalikan, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Dia tanya pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diajarkan, qulil ladzi fatarakum awwala marrah, ya, yang akan menghidupkan itu adalah yang menghidupkan kamu kali pertama. Yang kamu dulu tak hidup itu boleh hidup. Jadi kalau nak hidupkan kembali itu adalah lebih mudah. Kemudian apakah respon mereka Ustaz, ya, bila dah berhujah begitu? Dia kata okey, kan, ataupun dia geling kepala, dia menyindir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilaika ruusahum, ya, dengan kepala mereka, sama ada buat gitu okey, kan, ataupun ya, satu ekspresi gaya tubuh yang menyindir, merendahkan kepada kebenaran, sambil berkata apa, wa yaquluna mata. Kali ini mereka nak try lagi sekali, nak cuba sekali lagi, bila yang kamu cakap tu bila akan berlaku? Maka Allah ajarkan lagi, ya. Allah ajarkan satu demi satu ini, tuan-tuan, ya, kerana ada pelajaran selepas ini. Ada pelajaran mengapa ada langkah demi langkah ini. Tetapi orang yang membuat kita marah ini akan menyebabkan kita marah ni. Nabi masih lagi diajar, asa ayyakuna qariba, ya, moga-moga ia datang segera. Pasal Nabi memang tak boleh jawab, Ustaz, ya. Nabi tak tahu bila as-saah itu, bila berlaku hari kiamat, tapi diajarkan dia akan dekat, ya, pada hari yad'ukum, ya, dia memanggil kamu, Allah memanggil kamu, fayastajibu bihamdih, dan semua orang akan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kamu kutuk, sekarang kamu rendahkan kepada pencipta, pada waktu itu semua orang akan memuji, wa tadhunnuna illa bistum illa qalila, dan pada waktu itu semua kamu akan mengira bahawa kita ini hidup hanyalah sedikit ataupun sementara sahaja. Mengapa fokus kepada sementara dan juga pujian pada Allah? Pasal mereka isunya mengutuk Allah ataupun merendahkan Allah, dan yang keduanya mereka rasakan dunia adalah segala-galanya. Kerana dunia mereka rasakan akan hidup selama-lamanya, ataupun kalau katakan dah meninggal, habis cerita. Sebenarnya hidup di dunia ini adalah amat-amat kecil. Jadi ini jawapan-jawapan yang standard di sepanjang zaman, akan bertanya, mempersoalkan akhirat dan mempersoalkan tentang dunia ini adalah tempat segala-galanya. Maka ia akan menyebabkan seorang yang mengajak kepada akhirat ini, bila disoal begini, Ustaz, ya, bila ada orang tanya begini, dia akan menyebabkan kita marah. Betul. Maka Allah ajarkan sekali lagi, wa qul li'ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Cakaplah kepada hamba-hambaku, berkatalah, ya, mereka berkatalah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik, ya. Jadi mungkin kita nak baca sekali lagi pasal ayat ni amat penting. Ayat ini bukan sekadar kita berjumpa dengan orang yang tak percaya akhirat, Ustaz, ya. Kadang-kadang ada orang buat kita marah. Bila orang buat kita marah, macam mana kita nak respon kepada orang yang buat kita marah? Pasal kita kata sabar saya ni ada limit tau. Kan, ingat saya tak boleh balas ke? Tetapi Nabi dan para sahabat diajarkan ayat 53 ini, panduannya untuk kita juga, agar apa, kita jangan sampai termakan hasutan daripada syaitan ketika buat baik, ketika ajak orang kepada Islam, ajak kepada Quran, ajak anak kita kepada apa, kepada belajar PDPR dan sebagainya. Waktu itu kadang-kadang ada soalan yang dia akan menyebabkan kita marah. Ayat 53 bersama Ustaz Tirmizi. InsyaAllah ada 2 kali perkataan syaitan disebut, Ustaz. Ustaz tadabbur sikitlah macam mana nanti, mudah-mudahan dunia ni jangan kita biarkan dunia ni menipu kita sehingga kita lupa bahawa kita ada hari akhirat. Maliki yaumiddin yang selalu kita baca dalam solat, Engkaulah yang menguasai pada hari pembalasan tersebut. Mudah-mudahan kita fokus kepada dunia, membawa kita kepada kemajuan dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Ayat 53. Jom sekali lagi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna asy-syaitana yanzahu bainahum in
كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini adalah nasihat yang amat besar, ya. Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada kita, li'ibadi, hamba-hamba yang aku sayangi, yaqulu allati hiya ahsan, berkatalah, ya, dengan perkataan yang ahsan, ustaz, ya, bukannya al-ahsan. Baik, Ustaz. Berbeza. Yeah. Kalau al-ahsan itu maksudnya perkataan terbaik, tetapi kalau ahsan ini perkataan yang lebih baik. Lebih baik daripada apa? Daripada apa yang menyebabkan kita marah. Perkataan-perkataan orang, kalau tadi itu sampai cakap bila hari kiamat, kan, ia akan menyebabkan dahlah degil, ya, dahlah ni, kalau katakan kita balas dengan cara yang yang qabih ataupun yang lebih teruk, akhirnya akan jadi kita akan marah lagi, kita akan kutuk lagi, kita mungkin sumpah dia ke, ataupun mencarut ke, ustaz, ya. Perkara itu bukanlah kaedah untuk kita membalas kepada sesuatu yang menyebabkan kita marah. Dan ahsan ini penting kita beri perhatian. Kita kena tengok ahsannya dari segi tempat, dari segi masa, dari segi perkataan yang kita keluarkan, dari segi, kalau kita sebelum ini bercakap tentang hubungan dengan ibu ayah, sampaikan cara mimik muka kita pun itu perlu kita buat. Kalau itu ihsan, ya, itu perlu kita jaga sebenar-benarnya. Maka apakah yang berlaku? Kadang-kadang, ustaz, ya, kalau kadang-kadang kita cuba nak bercakap dengan seseorang, kita dah buat yang lebih baik, ya, tetapi orang itu mungkin memahaminya dengan cara yang tidak baik, ya, memahami dengan cara tidak baik. Kerana apa? Di tengah-tengah kita itu ada innasyaitan yanzagu bainahum. Dia akan merosakkan hubungan antara kita dengan cara apa? Kita cakap yang terbaik. Contohnya, Assalamualaikum, apa khabar, terima kasih. Orang sana akan cakap, dia ni ada agenda kot. Dia akan berfikir secara tidak baik, ya. Itu adalah peranan syaitan yang akan merosakkan, terutama apabila kita sedang marah, ya, sedang marah ataupun ada masalah hubungan dengan seseorang. Itu sebabnya bercakap tentang ahsan ini, kata satu perumpamaan, ya, man ata'a ghadabahu ada'a adabahu. Siapa yang melayan kemarahannya, ya, tidak bercakap dengan yang lebih baik, apa kesannya? Akan mulalah habis dia punya adab, ustaz. Itu yang kalau dekat Facebook dia boleh kutuk-kutuk orang ni, okey je kalau kita tengok jumpa, kan, tapi bila dia marah tu habis adab dia boleh kick orang daripada satu grup WhatsApp contohnya, ataupun dia pun exit, istilahnya left, okey, left group. Perkara-perkara tersebut zaman sekarang itu bahasa kalau marah, ya, bila tidak ditangani dengan ahsan, maka pada waktu itu syaitan akan masuk. Dia akan merosakkan, istilahnya yang zaru bainahum, merosakkan hubungan. Orang tu baik je dalam satu grup WhatsApp, tetapi disebabkan ada sesuatu yang menyebabkan marah, mungkin orang tu type, Assalamualaikum, saya nak tanya sesuatu contohnya, kan, ataupun saya nak bagi cadangan 1 2 3, tetapi itu ahsan tu. Tapi orang sebelah sana dia boleh faham, ini nak tunjuk hero lah ni, contohnya, kan. Pasal apa? Pasal ada pihak ketiga yang namanya adalah syaitan yang cuba untuk merosakkan hubungan sesuatu manusia. Dan di hujung itu Allah cakap innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, ya. Apa kesan daripada godaan kerosakan oleh syaitan ketika kita tak balas dengan cara yang baik ini? Kata Allah, innasyaitan kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Akhirnya, ustaz, bila dia dah tu, kawan baik dalam satu organisasi, dalam satu keluarga boleh bermusuh, boleh bermusuh, ya. Saya perhatikan ada beberapa kes yang dia baik, tapi pasal dalam WhatsApp punya kes boleh bermusuh. Lepas tu boleh bermusuh. Syaitan main peranan, terutama bab-bab yang mendekatkan kepada kebenaran. Syaitan memang akan pastikan kita pandang orang tu bila bagi cadangan, ini nak kutuk aku lah ni, kan. Bila rasanya buat sesuatu nampak gambar dekat Facebook, ini dia nak tunjuk lah ni. Semua perkara yang negatif yang kita fikirkan itu sebenarnya ditiup
ataupun digoda oleh syaitan. Jadi pada ayat 54, rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia kendaki, nescaya dia akan memberi rahmat kepadamu, dan jika dia kendaki, pasti dia akan mengazabmu, dan kami tidaklah mengutuskan Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Ya, jadi Allah mengetahui, a'lamu bikum, yang itu Allah mengetahui apa sebenarnya yang kita ingin capai. Kadang-kadang kita sudah buat yang terbaik, tetapi orang sebelah sana pula yang dia rasakan kita buat sesuatu yang ada agenda. Jadi yang itu Allah menyatakan Allah lah, ya, yang memberi rahmat ataupun yang memberi azab. Allah tahu, dan Allah akan bantu kalau kita memang betul-betul buat kerana Allah. Apakah tandanya? Kita buat ahsan, cara yang lebih baik. Kalau yang terbaik, ustaz, ya, sebenarnya cara yang lebih baik kalau waktu marah ini sebenarnya kita diam, ya, ataupun kalau sunnah Nabi itu ialah kita ambil air sembahyang ataupun kita tukar kita punya posisi. Jangan terus, ya, jangan terus bercakap, jangan terus ambil tindakan, ataupun kalau tengah pegang telefon itu, letak telefon kejap. Ya, tapi cabarannya apa? Waktu itulah taibnya lebih kuat lagi. Dan itulah nafsu tu yang kita kena jaga-jaga. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan fatara, yang maksudnya mencipta ataupun membelah, 20 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan pada ayat 51 tadi sebagai pendidikan kepada cara menjawab pada mereka yang mempersoalkan siapa yang akan mengembalikan kami hidup nanti di akhirat. Allah yang telah menciptakan, fatarakum awwala marrah, ya. Fatara maksudnya mencipta. Kalau ikutkan istilahnya ada khalaqa, tapi fatara ini mencipta daripada belahan. Kalau kita tengok sel-sel terbelah itu sebenarnya akhirnya menjadi seorang manusia. Kita akan menyambung lagi bagaimana ayat 55 seterusnya. Pendidikan penting untuk kita menguruskan emosi dalam kehidupan kita menuju kejayaan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Oleh itu, apabila engkau hendak memula membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu yakni memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Muslimin muslimat sekalian, begitulah kita diperintahkan untuk membaca isti'azah, auzubillah, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan ketika nak membaca Al-Quran. Apatah lagi, ya Ustaz Fazal, dalam urusan yang lain, lagilah dalam urusan membaca Al-Quran pun kita diperintahkan baca auzubillah supaya tidak diganggu oleh syaitan, apatah lagi dalam kehidupan seharian kita. Bila Ustaz cakap begitu, Ustaz, ya, kita selalu baca auzubillah sebelum daripada auzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca Quran, agar kita melatih diri kita sedar bahawa syaitan ini memang akan menyerang kita pada bila-bila masa, hatta pada buat perkara yang terbaik. Ya, jadi kalau ketika ada orang buat kita marah, kalau kita dah baca Quran auzubillahi minasyaitonirrajim, bila ada orang buat kita marah, kita tahu syaitan akan ganggu saya, orang ini akan interpret tafsir dengan cara berbeza. Jadi harapnya dengan kita banyak baca Quran, kita bawa semangat bahawa saya akan buat yang lebih baik. Perkataan terbaik adalah ahsanul hadis, Quran. Dalam saya bercakap mesti buat yang lebih baik, kalau tidak senyap dulu. Masya-Allah. Baik, gitulah. Mudah-mudahan kita sentiasa terpelihara, insya-Allah. Baik, kita nak ambil sikit tajwid pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Hari ini nak belajar apa? Maklin. Maklin. Maklin ni dia terjadi apabila huruf lin bertemu dengan huruf mati. Huruf lin ada dua saja, Huruf lin ada dua saja, iaitu huruf waw dan ya. Berbeza dengan huruf mat, ada alif, waw, ya. Huruf lin ni ada dua saja, huruf waw dan ya, dengan syarat sebelum tu mesti berbaris di atas. Kalau baris depan tak jadi. Waw mati sebelum baris depan. Muslimun, itu jadi mat asli balik, kan? Muslimuna. Adapun kalau dia waw dan ya
sebelum ni berbaris di atas atau dia jadi maklin. Bertemu dengan huruf mati yang mendatang ketika wakaf. Dia nak wakaf, hukumnya harus dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, kita lihat contoh senang. Tadi ada contoh dalam ayat 51 yang kita baca tadi, fasayunghiduna ilaik. Boleh baca 4 harakat. Nak baca 2 Ustaz? Ilaik. Nak baca 6, fasayunghiduna ilaik. Ilaik ada ya ada huruf lin. Okey, dan sebelum ni berbaris di atas, dia tak bunyi seperti ma asli a i u, dia ai au. Cara bunyi dia tu kan ilaik, huruf ya tu. Kalau wakaf lah 2, 4, 6. Tapi kalau kita baca sambung macam kita baca di awal tadi, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, maka tak boleh dibaca dengan mat lah, tak boleh panjang-panjang lah. Kemudian contoh kedua, wa amanahum min khauf, ayat terakhir surah Quraisy, ayat lazim yang selalu kita baca. Khauf, waw mati sebelum dia berbaris di atas, maka boleh kita baca dengan 2, 4 ataupun 6. Baik, itu saja maklin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi matlin, maksudnya mat lembut. Ya, dilembutkan bacaan dan alhamdulillah ya, betul, dibaca dengan mudah lah maksudnya. Mudah ya. Dan fabima rahmatin minallahi lintalahum dalam surah Ali Imran maksudnya dengan rahmat Allah barulah nabi itu dapat berlemah lembut. Ini untuk nabi. Apatah lagi kalau kita nak jadi orang yang dapat berlemah lembut, bukan berlembik maksudnya. Berlemah lembut ya, bukan lemah ya, dan bukan lembik, adalah apabila kita dapat rahmat. Dan Allah nyatakan pada ayat 54 sebentar tadi, Allah mengetahui kita dan Allah akan memberi rahmat jika kita ikut cakap Allah, membalas sesuatu perkara yang menyebabkan kita marah ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kita kena fikir ya, kalau saya hantar mesej ini akan menjadi lebih baik atau lebih buruk, nak cakap ini lebih baik lebih buruk ya, perkara-perkara itu untuk kita ambil panduan. Dan Allah menyatakan di hujung ayat 54, wama arsalnaka alaihim wakila, tidak Allah utuskan nabi untuk menjadi wakil ataupun penjaga kepada urusan-urusan pelbagai manusia ya. Nabi menyampaikan saja. Sama juga dengan kita, kita tidak bertanggungjawab kepada orang yang marah tak marah, buat baik ke tak baik. Kita perlu menyampaikan dan jangan kita reaktif sehingga kan kita, orang buat kita marah kita pun balas sekali. Yang itu kita bertanggungjawab sendiri atas apa respon yang kita lakukan. Dan kesan daripada perkara ini juga disambung pada ayat 55 hingga ayat 58 ya, bagaimana permusuhan berlaku dalam sejarah. Kita baca ayat 55 hingga ayat 58. Baik, kita teruskan lagi tadabbur kita memahami ayat yang ke-55 hingga 58. Bagaimana perjalanan sesungguhnya permusuhan-permusuhan yang berlaku, supaya kita dapat sama-sama belajar dan kita dapat elakkan perkara berlaku kepada diri kita, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 55 hingga 58 dibacakan sebentar tadi. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih ya. Ayat 54 Allah menyatakan Rabbukum a'lamu bikum. Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Ya, pada diri kita sama ada akan mendapat rahmat ataupun mendapat azab apabila kita ini sentiasa berpegang kepada panduan untuk bertindak ahsan, lebih baik dalam segenap perkara yang kita lakukan. Maka pada ayat 55 Allah menyatakan Allah tahu juga, kalau tadi dalam diri kita, sekarang Allah tahu biman fis samawati wal ard, siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah memberikan kurniaan, Allah lebihkan faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd, ya, Allah lebihkan setengah ataupun sebahagian nabi ke atas nabi yang lain. Perkara ini Allah nyatakan secara umum Ustaz ya. Allah tak cakap Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Isa. Nabi Isa lebih baik daripada Nabi Musa. Allah tak cakap begitu. Allah cakap secara umum sahaja. Dan umum ini penting kita belajar. Kita pun jangan cakap Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa, Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Isa, terutama kalau kita bercakap di hadapan orang Kristian ataupun orang Yahudi ke, kita cakap sebenarnya Nabi saya, Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa, tak boleh. Pasal apa? Pasal sebenarnya semua nabi ini dia adalah seperti bintang. Lihat, kita tahu bintang tu ada yang tinggi, besar, ada yang rendah sikit. Tetapi bila kita tengok daripada bawah, kata Hamka, ialah semuanya bintang yang indah, yang tinggi. Maka bila melihat nabi-nabi ini, walaupun ada ya sahabat yang cuba nak kata Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Yunus, ya, Nabi Muhammad sendiri menegur bahawa itu bukan topik perbincangan yang penting. Yang penting ialah apa? Ialah bagaimana nak mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isi daripada ayat yang seterusnya. Jadi dalam hidup kita Ustaz ya, kadang-kadang ada orang kata, kumpulan kita lebih baik daripada kumpulan sana. Kumpulan ngaji kita lebih baik daripada kumpulan sana. Itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Bila kita mula compare, kita bandingkan, kita cakap kita lebih baik daripada sana, lebih baik kita bercakap surah Al-Isra mengingatkan sejarah syaitan, iblis kata dalam sejarahnya, saya daripada api, dia daripada tanah. Maksudnya membeza-bezakan ini tidak membawa manfaat pun, ya. Kalau dapat manfaat okey, tak ada masalah, ya, tetapi manfaatnya itu perlulah makin dekat kepada Allah. Sehingga kan di sini ayat 55 ini adalah surah Al-Isra, surah Bani Israel. Allah mengangkat seorang nabi namanya wa ataina Dawud zabura. Allah berikan Daud, Nabi Daud itu nabi daripada kalangan Bani Israel yang mereka banggakan, zabura. Kalau Nabi Daud dapat wahyu zabur, apa masalah Allah nak turunkan wahyu kepada Quran, kepada nabi dapat Quran? Kamu yang ada masalah, kamu bangga dapat wahyu pada Nabi Daud, tapi bila sampai Nabi Muhammad, kamu katakan Nabi Daud, Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Itu adalah diskriminasi di peringkat sejarah yang Allah nyatakan pada ayat 55, dan kita tidak dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara ini. Ayat 56 Allah menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, sekali lagi banyak kali ya, pasal ini adalah ayat-ayat mengajar bagaimana nak berdakwah, hujahnya mantap, ya, iaitu panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan
selain daripada Allah, mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula mampu mengubahnya. Ya, ini cerita apa pula ni? Kan tadi kita bercakap tentang mereka yang musyrik, ya, ataupun mereka yang ahli kitab. Mereka yang musyrik ataupun ahli kitab ini, mereka ini za'amtum, ya, mereka ni amat yakin. Za'im, ya, za'amtum ni yakin, maksudnya amat yakin min dunihi, dengan apa seteru ataupun perkara yang mereka syirikkan. Kalau dalam umat Kristian contohnya, mereka kata Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya, contohnya, ataupun sebagai penyelamat. Nabi kalau katakan dalam Yahudi, mungkin dia kata Nabi Musa contohnya, kan, inilah sebagai yang kami idolakan, walaupun kadang-kadang dia tak ikut pun. Okey, jadi Allah kata semua yang kamu ada itu sebenarnya, ataupun orang musyrik berhala, ustaz, ya, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka bincang pasal Nabi Musa lebih bagus, Nabi Isa lebih bagus, berhala lebih bagus. Kalau di Mesir itu Firaun, ya, teknologinya itu, kan, dia kata Firaun ni bagus. Ada orang yang menyembah ataupun yang kagum pada Firaun, maksudnya pada waktu itulah, ya, pada kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan memang tengok kepada dia punya architecture, bangunan-bangunan macam ni, orang akan rasa wah, ini memang hebat, kan. Daripada kita percaya pada Musa, baik kita percaya pada Firaun. Banyak pembangunan yang berlaku, ya. Nabi Musa buat apa? Bukan ada buat bangunan pun, menumpang je kat istana Firaun. Tetapi bila lihat sebesar ini, bagi orang yang melihat dengan mata kasar, dia kagum pada Firaun. Tapi kalau melihat dengan mata hati, betapa buruknya tinggalan Firaun, batu sahaja, tetapi ianya tidak membawa Firaun selamat di dalam laut ketika mengejar Musa ataupun ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cara pandang yang dibawakan oleh Al-Quran. Allah kata kalau mereka itu yakin sangat, Firaun ataupun siapa-siapa yang mereka kagum, termasuk kagum pada manusia seperti Nabi Musa dan juga Nabi Isa, fala yamlikuna kashfad dur, mereka itu tidak berkuasa pun untuk apa? Menghilangkan mudarat dan juga untuk memindahkan mudarat. Firaun tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Malah kalau kita ada yang kata, ustaz, ya, tapi Nabi Isa, Nabi Musa, kan ini orang-orang yang mulia. Allah nak bagi pastikan bahawa kita fokus kepada Allah, bukan kepada manusia. Nabi-nabi ini sebagai pembawa risalah, ya, pembawa risalah. Tetap juga kata Allah pada ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Kita baca sekali lagi ayat 57 ini, kerana inilah cabaran bila banyak follower, Ustaz. Ya, kalau banyak follower, influencer yang ada di internet ke sebagainya, berjaga-jaga. Dan follower lah yang perlu berjaga-jaga juga. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita ikut seseorang, kita rasa dialah idola, kita angkat dia, kita lindungi dia kalau ada orang kutuk. Rupa-rupanya orang itu, dia kata saya pun mencari redha Tuhan, saya tak perlu awak ikut-ikut saya. Pernah kita bincang sebelum ini dalam surah An-Nahl, tapi sekali lagi ayat 57 mengingatkan kita. Jom kita baca. Baik, jom sama-sama kita baca ayat 57, kita mendengar dan lepas ni kupasannya. Mudah-mudahan dapat kita memperbetulkan apa yang salah dan memperkemaskan dalam kitaran kehidupan kita ini, kita menjadi orang yang diikuti, cara kita ikut orang itu supaya kita tidak mengagung-agungkan mereka sehinggalah kesilapan berlaku. Baik, ayat 57. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura.
Sadaqallahu. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Sesiapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang mahdzura, yang perlu ditakuti. Jadi orang yang dikagumi tadi ustaz ya, sebenarnya orang yang dikagumi ni dia sendiri pun sedang mencari kepada keredaan Allah SWT. Ya. Yang kedua, mereka ini mengharapkan rahmat daripada Allah. Mereka ini takut kepada azabnya. Jadi bila ada follower, pengikut yang kagum kepada tokoh agama ke, tokoh selebriti ke apa sebagainya ustaz ya, sebenarnya mereka sendiri pun kata, saya pun nak mencari redha Allah. Ya, mengapa kamu follow saya, kamu angkat saya sampai kamu mendewa-dewakan saya? Ini perkara yang perlu kita faham. Pasal apa? Pasal pengikut Nabi Musa, dia mengagungkan sangat pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dia mengagungkan je ustaz, tapi bukannya menghidupkan apa ajaran Nabi Musa. Ya, jadi kalau zaman sekarang ni dia ikut tokoh A contohnya, dia kagum A tu je. Dia berbangga sajalah, banggalah saya follower, saya dah like dia kan. Tak ikut pun. Dia tak ikut, dia dah selfie contohnya kan. Jadi itu perkara yang menyebabkan Bani Israel hancur ya, ataupun kaum-kaum sebelum ini hancur pasal dia fokus kepada tokoh manusia, bukannya kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang ke-58 itu Allah kata tentang sunnatullah, dan tidak ada sesebuah negeri pun yang penduduknya menderhaka ya, iaitu dia tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran ini satu lagi ustaz ya, dia benda ini boleh masuk kepada orang yang belajar agama juga. Di mana dia belajar satu kitab tapi dia tidak mahu pergi kepada al-Quran. Kan? Dia tidak mahu pergi baca Quran, dia tak nak baca, dan dia tak nak tengok apa yang ada dalam Quran. Dia hanya nak berpegang kepada gurunya sahaja. Itu pun juga adalah satu ancaman yang berlaku sepanjang zaman. Dia baca tapi Quran tak apa, ini kita bagi pada tok syekh saja. Kita tak boleh baca Quran ni, siapa kita nak baca Quran? Pendapat begitu, akhirnya Allah kata kalau ia berlaku seperti Bani Israel, dia fokus kepada kita ni Yahudi, kita ada Nabi Musa, kita ada Nabi Ibrahim, kita sudah mulia. Maka kesannya apa? Allah kata wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha, Allah hancurkan qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, ataupun Allah azab dengan azab yang sengsara, dan ini adalah sesuatu yang telah tertulis. Yang perlu kita ambil pelajaran, membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah ucapkan perkataan baik dan jangan sokong syaitan yang menimbulkan kerosakan, pemusuhan sesama kita, terutama apabila kita berbuat kebaikan. Pertama. Yang kedua, kita fokus ibadah yang ikhlas kepada Allah dan jangan ada pengantara, malah jangan kita kagum pada tokoh agama sehingga ianya dituhankan. Dan yang ketiganya, jaga amalan dan perbuatan kita agar negeri kita tidak diazab kerana amalan bermusuh, tidak membuat yang lebih baik dalam berinteraksi sesama manusia. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada gangguan syaitan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada hari kebangkitan nanti ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, kami yakin hari kebangkitan ya Allah, Engkau lah yang menguasai hari yang dahsyat tersebut ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mendengar, membaca Al-Quran dan kami mentadabburi Al-Quran serta kami dapat mengamal isi kandungan Al-Quran ya Allah. Kurniakanlah kepada kami akhlak yang baik ya Allah, akhlak yang mahmudah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang merosakkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Timalahkanlah amalan-amalan kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar menjadi orang-orang yang sentiasa berbuat ahsan, ya, bukan al-ahsan. Ahsan lebih baik apabila ada orang-orang yang membuatkan kita tidak stabil dan marah. Inilah yang kita ingin gerakkan, budaya dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk kita membina, reset kembali umat ini dengan nilai Al-Quran, kembali kepada wahyu, kerana ini adalah
adalah panduan yang pasti akan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok jam 6 pagi, dan insya-Allah kita ada ulangan ulang kaji ustaz ya. Ulang kaji pada hari esok. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.